الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه وبعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kesempatan untuk kita berada di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berada dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sentiasanya, dengan kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan tadabbur suratul Insan ayat 5, bermula daripada ayat 5. Kalau sempat kita sampai ke ayat 22 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا
'aliyahum thiyabu sundusin خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. Innal abrar, sesungguhnya, ini bermula ayat daripada ayat 5 ke ayat 22. Ini menceritakan ganjaran syurga bagi mereka yang masa hidup atas dunia ni, mereka ni dalam kategori al-abrar, iaitu mereka yang berbakti. Yang berbakti iaitu mereka yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang buat kebajikan. Innal abrar, sesungguhnya, ini bukan main-main, ini serius. Innal abrar, sesungguhnya mereka orang-orang yang berbakti, iaitu dengan taat dan berkebajikan, taat pada Allah, taat dalam melakukan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, dan berkebajikan. Berkebajikan ni makna sentiasa buat kebajikan. Buat kebajikan banyaklah kalau nak hurai. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan juga dia berkebajikan, buat kebajikan banyak. Jadi mereka ni yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka ini yashrabuna, sentiasa minum. Yashrabuna, sentiasa diberi minum. Yashrabuna, sentiasa diberi minuman, min ka'sin kana mizajuha kafura, minuman daripada ka'sin, iaitu minuman yang diberi di dalamnya ka'sin. Ka'sin ni lebih kurang apa ni, kalau kup tu gelas, ka'sin ni comel lagi. Ka'sin ni jenis seperti mana kita kata macam piala, maknanya bekas minum dia tu serupa dengan kalau kita nombor lagi, boleh nombor 1 dapat piala pusing. Tu jenis bekas mereka untuk buat minum. Gelas-gelas mereka untuk dibuat minum seperti mana piala, bukan kata jenis gelas plastik. Tidak. Itu apa ni, bekas-bekas yang disediakan oleh Allah SWT min ka'sin kana mizajuha kafura, sejenis minuman yang bercampur dengan kafura. Kana mizajuha kafura, campuran minuman yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka ini ialah campuran air kafur. Air kafur bagaimana pula? Bagaimana air kafur yang dimaksudkan kafura? Kafura ni air kapur, macam air kapur kita putih tu kau. Hak dia mau buat basuh perut lembu tu kau. Hak mereka makan dengan gambar tu kau. Dok ainai yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, iaitu kafur ini ialah sebuah mata air di syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat. Mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuan dia. Ainai yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yang mereka nak alirkan air itu nak pergi ke mana? Kalau mereka nak alirkan pergi ke bilik, pergi ke ruang tamu, pergi ke atas katil, tak kisahlah di mana, yufajjirunaha tafjira. Nak alih ke mana, nak salur ke mana, niat saja. Nak kita nak biar air ni, mari kau ni. Biar air ni tubik kau diri ni. Tubik kau celah kepala katil. Ikutlah kau mana nak alih. Tak ada masalah. Janji mereka nak kau mana. Dan mereka ini Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Alhamdulillah, mereka ni ketika hidup atas muka dunia
yufuna bin nadri. Mereka ni yufuna bin nadri, mereka menyempurnakan nazarnya. Dia menazar. Menazar ni tidak paksa. Ada ke dipaksa untuk nazar? Tak ada. Nazar ni dia daripada hati yang ikhlas. Dia nak buat satu-satu perkara, dia menazar kepada Allah, ya Allah, kita nak menazar ni, hamba nak menazar, nak i'tikaf 3 hari berturut-turut, nak puasa 3 hari berturut-turut ataupun 1 hari. Nak nazar kambing ni nak bagi makan. Jadi nazar-nazar ni janji dengan Allah, bukan janji dengan manusia. Kesucian nazar ni sampai tahap kalau kita sembelih kambing tak boleh makan kita. Memang ikhlas sungguh. Tak boleh ambil sikit pun. Bila nazar kambing kita tak boleh makan. Anak-anak bini kita tak boleh makan. Bawah jagat kita tak boleh. Nak ceritanya besarnya orang panggil kedudukan nazar tu. Dah nazar janji dengan Allah sampai mulut pun tak boleh ambil. Daging hak kita nazar tadi. Nak ceritanya kehebatan nazar. Nazar ni dipaksa ke tidak, tetapi mereka ni ada bernazar, yufuna bin nadri. Mereka duduk atas muka dunia, mereka menyempurnakan nazarnya. Apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya, hak tidak diwajibkan pun mereka tunaikan. Nazar dengan orang pakai ikhlas hati, apatah lagi hak yang diwajibkan lagilah mereka buat. Masa hidup atas muka dunia semaya, disuruh semaya, suruh puasa, tutup aurat, suruh buat baik. Dipaksa kita ni, dipaksa. Ada yang kita boleh buat baik, pilih. Ada yang kena wajib. Dia panggil tak buat dosa, dia panggil wajib, fardu. Kalau sunat tak terpulang, nak buat tak apa, tak nak buat tak apa. Semaya sunat sebelum subuh tak nak buat tak apa. Lepas zuhur, sebelum zuhur tak nak buat tak apa, buat pun tak apa, buat dapat pahala, tu sunat. Jadi kita ni terikat, orang panggil terikat dengan wajib. Ada juga dengan sunat, ada dengan harus, ada dengan makruh, ada dengan haram. Hidup kita ni 5 perkara ni, gemara siang malam terikat dengan 5 ni. Maka tuan-tuan semua, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan serta mereka ini takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Mustaqira ni maknanya merebak ke sana sini ni, di balik sana pun api, balik sini pun api, atas pun api, bawah pun api. Allah Akbar. Jadi tidak ada tempat untuk nak lari. Disebut yuhsyarul mutakabbiruna, mereka yang ada sikap takabur. Mereka ini akan diletakkan di dalam api neraka. Dalam api neraka itu dia ada sijnun, yuqalu lahu bulas. Nabi kata dalam neraka itu ada satu jail yang nama dia, gelaran jail itu adalah bulas. Bawau lamsi bulas. Dalam neraka tu api dah, tapi dalam neraka itu ada pula sijnun, satu jail. Ada jail pula yang diletakkan di dalam jail itu mereka yang ada sikap takabur, al-mutakabbirun, yang Allah Ta'ala larang. Apa ni? Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Iblis, kamu dikeluarkan hari ni, dihalau sebab aku tak suka dan aku tidak redha, tidak layak bagi orang yang ada sikap takabur duduk dalam syurga aku. Maka tempatnya di mana? Di dalam neraka, di dalam sijnun, dalam jail yang namanya bulas. Dan api pula yang dibakar mereka ini ada pula api khusus. Na'udzubillah min dzalik. Api pula nama dia narul anyar. Api yang namanya narul anyar. Dan minuman mereka pula ada minuman khusus, iaitu nama tinatul khabal. Itu nama minuman, iaitu apa dia? Darah-darah dan juga nanah-nanah, air danau yang keluar daripada ahli neraka. Nama ni, nama minuman dia tinatul khabal. Jadi nama minuman khusus, nama jail tu khusus, nama api pula khusus bagi mereka
yang ada sikap takabur ketika berada atas muka dunia, rasa bangga, rasa hebat diri. Jadi kita ni jauhlah rasa hebat, rasa bangga kecek juga jadi hebat, jadi meta, jadi rasa sombong. Jangan, kerana membahayakan kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ketika mereka berada di atas dunia dulu, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka duduk atas muka dunia dulu, mereka ada dah apa ni, yakhafuna, mereka rasa perasaan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka ini ketika duduk atas dunia, wa yut'imuna at-ta'am, mereka suka memberi makan kepada orang. Yut'imuna at-ta'am, hak makanan hak dia bagi ni ala hubbi, di atas barang-barang hak dia sayang, ala hubbi, hak dia suka. Contoh, dia suka makan apa, jadi barang-barang hak dia suka, hak dia sayang, hak dia minat, dia bagi makan kepada orang. Bukan kata dia bagi kepada orang ni hak basi, hak dia tak suka dah. Dia hak suka, dia suka. Kalau dia suka makan sate, dia beli ke orang sate. Dia suka makan nasi lemak, dia bagi orang makan nasi lemak. Oh, dia suka. Jangan hak dia tak suka. Kalau contoh kita nak bagi makan, kalau kita ni kita kata kita nak buat nak buat ibadah korban. Contoh ibadah korban digalakkan kita azimu dhahayakum, perhebatkan sembelihan kamu. Maksudnya apa? Kalau nak cari kambing, lembu, nak buat ternakan ni, kita cari hok gemuk-gemuk, hok dagingnya bagus, hok kambing sehat-sehat, lembu sehat-sehat. Bukan kata kita nak bagi makan tulai, kita nak bagi makan daging. Kalau nak bagi makan tulai, tak apalah, kambing kuruh, lembu kuruh. Kerana Allah SWT nak bagi ganjaran, fa innaha 'ala sirati matayakum, kerana ia akan jadi kenderaan ketika meniti titian sirat bagi kamu. Maka ketika mana mereka ni, dia panggil al-abrar, ini di antara sifat abrar, dia panggil perangai abrar. Ketika mana mereka berada atas muka dunia dulu masa mereka hidup, mereka wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukai olehnya. Dia suka makan apa, kita bagi hak kita suka makan. Nak maknanya kita sayang benda tu, kita sayang yang ada nilai. Kita bagi nasi belanja orang bagi kepada orang, tu nasi basi contoh, hok tak habis dah, hok sakit baki dah, tu dia panggil tidak termasuk dalam kategori orang panggil yang baik, tidak termasuk dalam al-abrar. Kalau kita nak masuk dalam al-abrar, bila kita memberi itu ala hubbihi, di atas benda yang kita sayang, yang kita kasih. Kadang-kadang kita nak beri ni, kita duk fikir tak biarlah, biarlah kita bagi hok buruk-buruk lah, kita bagi hok tak molek lah. Kalau kambing, kita sembelih hok paling kuruh lah, sebab kita nak bagi makan ke orang. Kita nak makan kita cari hok gemuk. Tu dia panggil tidak menepati wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi. Hok kita sayang tu kita bagi. Laisal birra Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dalam ayat Quran. Allahumma salli, tak mari tu. Laisal tak mari ayat tu. Dia beri ni kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira, kepada golongan antaranya miskin, fakir, anak yatim, wa asira, dan tawanan duk dalam jagaan kita berperang. Contoh perang, bila perang kita tahu musuh ni, maka musuh ni kita kena bagi makan. Kita tak boleh tawar dia, kita kena bagi makan, jaga kesihatan mereka, ubat-ubat mereka, duduk dalam keadaan yang baik. Bukan kata bila kita tawar mereka, kita bubuh dalam tempat yang kotor, yang orang kata yang teruk, yang dahsyat dah. Kita tetap dalam tempat-tempat yang baik.
Itu cara. Lepas tu bagi makan hok molek-molek, hok baik-baik. Jadi ini menunjukkan orang ni ketika duduk atas muka dunia ini, mereka dia panggil menyantuni orang miskin, anak yatim dengan sentiasa kita bagi makan. Asira, tawanan-tawanan perang. Lepas tu dia sebut apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata, tak ada kerana lain. We makan kepada orang miskin, we makan kepada fakir, kepada orang, tak kira lah siapa dia bagi makan. Liwajhillah, ikhlas kerana Allah. Tidaklah nuridu minkum, kami tidak berhajat nak suruh kamu ni jazaan balas balik. Tak payah balas. Tak payah balas. Kadang-kadang kita beri, kita nak balas nak balas itu dia panggil rasuah. Rasuah. Kita bagi, kita nak balas kita bagi benda ni, kita nak suruh dia bagi balik kita benda ni. Jadi itu tak ikhlas. Tidak ikhlas. Kita ni kalau nak ikhlas, tak perlu jazaan, tak perlu nak balas balik, tak apa. Kita bagi contoh, kita bagi kepada dia tak kiralah apa-apa benda kita bagi, tak payah balas balik. Kadang-kadang adat kita lah, bila orang bekah kita kita balas balik. Itu dia panggil kita nak balas balik. Orang nak balas balik, tak ada masalah, kita tak minta. Wala syukura, dan tidak perlu kepada, tidak berhajat kepada ucapan terima kasih. Kawan we ke demo tak ada ucap terima kasih pun. Tak perlu ucap terima kasih, tak apa. Kita memang kita bagi tadi ikhlas sungguh, baik makan yang baik apa semua liwajhillah. Dan orang abrar ni lagi dia kata apa? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami sebenarnya takut Tuhan kami, takut dia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah masam berkerut-kerut. Ketika mana akhirat di sana, ada mereka yang hidup di atas muka dunia dulu kerana dosa-dosa yang tidak diampuni dan sebagainya, Allah Ta'ala azabkan mereka. Dan ketika itu abusan qamtarira, muka-muka mereka ini orang panggil qamtarira, berkerut-kerut, sedih, tidak manis, tidak ceria. Sebab apa? Sebab diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami takut pada hari itu, takut Allah Subhanahu Wa Taala murka menyebabkan kami dihumban masuk dalam neraka. Kami tak nak. Kami buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala sungguh. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Dengan sebab mereka menjaga diri dari kesalahan al-abrar ini, maka Allah SWT selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta memberi kepada mereka keindahan yang berseri-seri di muka dan perasaan ria gembira di hati. Zalikal yaum walaqahum, Allah Ta'ala bertemu dengan mereka dalam keadaan Allah SWT khabar gembirakan kepada mereka, letakkan mereka dalam syurga, menyebabkan mereka ini nadrah. Nadrah ni maknanya kegembiraan yang nampak di wajah mereka. Nampak. Muka orang suka ni, muka orang gembira ni, kita akan nampak ceria, manis je. Kita nampak penampilan dia. Kalau orang yang sedih, kita nampak muka dia tu sedih. Orang ada masalah. Okay? Lepas tu surura ni mana orang yang orang panggil di muka nampak nadrah, kegembiraan tu orang panggil penampilan dia nampak, dan dalam hati dia surura, gembira. Maknanya dalam hati pun gembira, di luar pun nampak seronok. Dua-dua ni. Ada kadang-kadang muka nampak ceria, nampak gembira, tapi dalam hati sedih. Di hati dia sedih, tapi dia berlaku je. Macam mak kita, ayah kita dulu.
Dia berlaku je happy, manis, ceria, tapi dalam kepala otak dia, dalam hati dia sedih. Sebab apa? Esok nak makan apa? Nak selesai masalah yuran anak mengaji dan sebagainya. Artis, tapi dia berlaku je. Ni tak ada berlaku ni. Akhirat esok-esok bila dah masuk syurga, Allah Ta'ala letakkan dalam syurga tempat yang terbaik, maka nadrah dan juga surur. Nadratan wa surura ni memang nampak luar dan nampak orang panggil dalam dia tu. Makna gembira dia tu. Memang seronok sungguh. Dalam ayat yang ke berapa tu? 11. Ayat yang ke-12. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan Allah Ta'ala sebut, dan kerana kesabaran mereka mengerjakan seruan Allah dan meninggalkan larangannya, bima sabaru tu dia panggil bima sabaru, dengan sebab mereka sabar, Allah Ta'ala balaskan kepada mereka jannatan, Allah bagi kepada mereka syurga jannah. Allah bima sabaru, dengan sebab mereka sabar taat pada Allah, jauhi larangan Allah. Jadi kita nak tahu muka dunia ni memang kena sabar. Sabar ni kena banyak sabar. Ada orang kata demo royak sedap, kawin hok tangga ni. Royak sikit-sikit kita ada masalah, demo mari gosok, sabar. Sabar. Royak mudah nak menanggung tu. Tak apalah. Tugas kita adalah watawasau bis sabri. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Watawasau bis sabri watawasau bil haqqi, dua-dua ni berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Nak kata bergapoh selain daripada sabar. Ada masalah, ada apa semua, sabar dalam buat baik, dalam buat taat, sabar jangan buat maksiat, sabar. Maka ada masalah kita nak kata apa? Tak kita nak kata orang bunuh diri kalau lagu tu. Bukan pesing Allah Ta'ala suruh lagu tu. Kena sabar. Jannatan, satu Allah bagi jannah, iaitu syurga, wa harira, dan pakaian-pakaian daripada sutera. Sutera ni tuan-tuan semua, sutera ni kalau original hamba pun tak aja beli original, tetapi dia kata mahal lah, sebab dia daripada apa ni yang dikeluarkan daripada ulat tu kan, ulat sutera tu, daripada air liur dia tu, orang panggil hasil. Dan sutera ni bagi orang lelaki tak boleh pakai atas muka dunia, kecuali untuk orang puas original. Kecuali kita ada sakit, ada sebab-sebab yang gagah, doktor kata untuk nak cepat sembuh penyakit ni kena pakai kain sutera, maka lelaki ni boleh pakai dengan syarat-syarat tertentu seperti sakit dan sebagainya. Baik, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Ni cerita dalam syurga ni. Sebab tu bila sahabat tu dengar cerita ni, gebah ping nampak syurga dia tu. Kita dengar baru ni. Ni cerita-cerita dia ni. Muttaqiina fiha 'alal araik. Siapa Allah SWT gambarkan depan dia nampak syurga, lepas tu dia mati kan dalam sujud. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka berehat di dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. 'Alal araik, tu atas pelamin-pelamin yang berhias-hias. Berhias-hias ni kita pun nampak selalu lah. Masa kita nak kahwin dulu, demo hias. Ahli keluarga, sanak saudara, sepupu, sepapak, mak saudara pakat habis butir kapur ni dulu-dulu kan. Dalam bergotong royong. Lepas tu mereka bagi tengkolok, bagi sekerih, bagi sapin, bagi kain soket sepasal. Dia panggil raja sehari. Jadi raja dah kita gitu je tak? Kita dengan suami, kita dengan isteri. Jadi berhias, kita dihiaskan hari tu. Ada orang tu make up 3 jam 4 jam make up. Make up tak lagi mana. Tukar make up dekat make up juga, duduk juga, tonyoh juga muka tu. Siapa ada pengantin-pengantin ni nak semaya pun
biar dulu. Takut tangga make up nak oyaknya dihias ke. Tak apa dulu semaya, biar dulu. Semaya tak apa dah, boleh jamuk. Dia kata boleh jamuk. Nanti semaya malaikat lagi lah. Betul ni kita ambil gambar dulu. Berhias pukul berapa lagi? Pukul 11 lagi berhias. Zuhur tak tahu ke mana, asar tak tahu ke mana, maghrib baru-baru nak cat tudung, baru-baru nak cat. Dah. Pakaian pengantin, munggu sewa ke. Dah. Tak kena pakai semata. Puas hati dengan sewa. Dah. Kat beribu dah ni. Pergi pukul gambar patah, pergi cari rumah buruk, pergi tepi padai, pergi tepi payah, kan? Jadi tuan-tuan semua, maka itu kita nampak ahli syurga ni dihiaskan. Kata-kata mereka ni berhias. Berhias, muttaqiina fiha 'alal araik, sambil-sambil duk menyenggih. Nampak relax je. Tak nampak gaduh belorak sepuatas dunia dulu. Duk atas dunia dulu kat semua kakek masjid, kakek mengaji, kakek orang panggil banyak kita ni lorak atas muka dunia. Tapi bila duk masuk dunia apa ni negeri akhirat dalam syurga, tak ada dalam menyenggih dah lah. Muttaqiina fiha 'alal araik. Dan suasana pula di akhirat ni la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Dalam syurga ni Allah SWT bagi kepada penduduk syurga ni la yarawna fiha syamsan. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari usahakan hawa panasnya, matahari yang memberi panas. Cerah tu ada, cahaya tu ada, tetapi bila kita sebut syamsan ni matahari duduk atas muka dunia, bila kita dipancar oleh matahari, maka kita akan rasa panas matahari tu. Tamu-tamu tengah hari pula. Wala zamharira, dan ketika duduk dalam syurga tidak ada dia panggil cuaca yang sejuk yang memudaratkan. Dia panggil selesa. Supaya kita lah, kita ni Malaysia ni khattu al-istiwa. Khattu garisan al-istiwa, garisan sama. Kita panggil dalam bahasa Melayu khatul istiwa. Bahasa Arab dipinjam daripada bahasa Arab khattu, garisan khat. Tulisan khat ni dia panggil garisan. Mana kita menulis khat ni maknanya garisan. Al-istiwa iaitu sama. Maka disambung khattu al-istiwa, jadi bahasa Melayu khatul istiwa. Jadi kita duduk di atas garisan khatul istiwa ni, khattu al-istiwa ni, kita cuaca kita tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas, sedar-sedar saja. Tetapi bila kita pergi ke tanah Arab, contoh ke tempat-tempat apa pergi dah, contoh kalau kita pergi kat Laut Putih tu, salji turun dan sebagainya, Allah, kita rasa teringat Malaysia. Tak boleh duduk lama, nak balik. Walaupun di Mesir ni dia salji sikit je turun. Masa tu hang pergi tu, masa belajar dulu, dia ada 2 musim yang ketara. Kalau sejuk telajuk, namanya nak habis sejuk ni. Sejuk dia, kemuncak sejuk ni dia 3 bulan. Panas 3 bulan. Lepas tu bulan-bulan seterusnya tu dia perubahan musim. Sejuk nak masuk panas, panas nak masuk sejuk. Kalau sejuk telajuk pula, kalau tak pakai lapis-lapis ni, air kalau tak guna air panas ni bukuk tu panas lalu dah. Dia ada sakhanah pemanah air. Mana filter tu memang kita bukuk suih. Air tu memang nak basuh tangan pun, nak nasi kau, nak basuh pinggir kau, nak mandi kau, memang guna air panas. Kalau tak guna air panas, sengap pakai tulis. Dahsyat sejuk. Tapi dalam syurga ni tak ada lah sejuk melampau. Zamharira ni kalau syamsan ni panas. Kalau di Mesir yang ingat dulu, panas tu panas. Panas siapa tak boleh nak tidur, bukan kita je. Orang Arab sendiri tak boleh nak tidur. Masa mana dia boleh tidur? Tidur ni pukul 3-4 pagi baru nak jenera. Kita tengok nyelo pakat terbukak panas. Itu baru di Mesir. Di Sudan teruk lagi. Jadi tuan-tuan semua, maka itu dunia. Tetapi dalam syurga la yarawna fiha syamsan wala zamharira, tidak ada panas dan tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas, sedar-sedar.
wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Sedang naungan pohon-pohon syurga itu dekat kepada mereka. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha. Dhilal ni makna bayangan teduhan. Dekat makna teduh. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan buah-buahnya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Mudah lagu mana cerita buah ni? Cerita buah ni kalau dia nak makan buah apa, buah tu mari. Dia boleh ambil kita. Dia rasa dia nak ambil, dia boleh ambil. Dia rasa nak buah tu nak mari masuk dalam mulut selalu, masuk dalam mulut selalu. Nak buah apa, niat saja. Buah, semua buah boleh. Itulah kehebatan yang Allah Ta'ala sediakan bagi ahli syurga ini. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Dan selain itu diedarkan kepada mereka oleh pelayan-pelayannya bekas ataupun bijana dari perak dan piala-piala minuman yang keadaannya laksana kaca, nampak jelas isinya. Sup nak nampak keadaan dia super dengan kaca. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Keadaannya laksana kaca, sedang ia sebenarnya daripada perak. Pelayan-pelayan itu menentukan qadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak penggunanya. Jadi pelayan-pelayan ni qaddaruha taqdira. Bila dia mari layan, kita nak banyak mana, dia akan layan kita sebanyak mana kita nak. Kita suruh lagu mana. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dalam syurga ini dia ada pelayan-pelayan, ada pelayan-pelayan, ada jonjong, ada bibi dan sebagainya lah. Kita panggil kalau bidadari tu, dia jong belaka. Kalau wildan, anak-anak muda yang jong belaka. Jonggo tu, jonggo ni dipanggil wildan. Wildan mukhalladun, yang mana mereka ini tidak akan tua sampai bila-bila. Ni dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-19 nanti. Wa isqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka dalam syurga itu diberi minuman sejenis minuman yang campurannya daripada zanjabil. Zanjabil ni apa dia pula? Ainan fiha tusamma salsabila. Iaitu zanjabil ni iaitu sebuah mata air dalam syurga. Dalam syurga ni ada mata air. Air ni dalam syurga ni, mata air dalam syurga ini yang disebutkan sifatnya sebagai salsabil. Salsabil, salsabila itu nama mata air tu. Dia panggil zanjabil dengan salsabil. Minuman yang campuran dari zanjabil. Zanjabil ni apa dia? Iaitu mata air dalam syurga. Yang di mana disebutkan sifatnya salsabil. Jadi zanjabil ini, zanjabil dicampurkan dengan kafura. Zanjabil diisikan dari mata air yang dinamakan salsabil. Zanjabil ni daripada air salsabil. Zanjabil ni juga campuran dengan kafura. Ni bagai tak biasa tengok belakang. Nak tengok nanti insya-Allah. Doa banyak-banyak, buat amal soleh, insya-Allah akan melalui suasana ini dalam syurga, insya-Allah, mudah-mudahan, amin. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya. Memang mereka ni akan dilayan lah. Mereka akan layan. Wa yatufu alaihim, tawaf ke atas mereka itu wildan, itu anak-anak muda, akan layan mereka. Mukhalladun, yang dikekalkan muda mereka. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Apabila engkau melihat anak-anak muda itu, nescaya engkau menyangkanya mutiara yang bertaburan. Nak royaknya comelnya.
Anak-anak muda yang Allah Ta'ala letak dalam syurga sebagai jong-jong. Faham dah? Jong-jong. Jom buat goni, jom buat goni, jom buat goni, jom layak. Tuan syurga ni seorang je. Dia dengan isteri. Kalau dia bersama dengan isteri. Jadi tuan syurga ni akan dilayak oleh wildan mukhalladun. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan apabila engkau melihat di sana dalam syurga itu, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar yang tidak ada bandingannya. Kerajaan kamu ni besar. Ni dia panggil kerajaan. Kerajaan mulkan kabira ni. Hak kita ada lah ni dia panggil gerai rumah, gerai tanah, gerai. Ni bukan gerai ni kerajaan. Kerajaan ni masya-Allah, kerajaan. Kerajaan yang kita kata hari tu ayah pi kata dia wakil kerajaan langit. Kerajaan ni besar, kerajaan negeri Kelantan. Kerajaan pusat. Kalau kecil tak boleh panggil kerajaan. Besar baru kerajaan. Negeri Kelantan ni besar. Kalau daerah dia tak panggil kerajaan daerah tak ada. Kerajaan negeri. Tu pun paling kecil tu. Lepas tu kerajaan negara, mana pusat kerajaan, mana Malaysia ni bawah takluk dia. Allah Akbar. Jadi ahli syurga ni dia takluknya kerajaan, mulkan kabira, na'iman, nikmat-nikmat, semuanya nikmat. Aliyahum thiyabu sudusin khudru wa istabraqa wa hallu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka di dalam syurga memakai pakaian hijau. Sundusin khudrun. Khudrun ni hijau. Sundus ni pakaian hijau yang dibuat daripada sundusin khudrun wa istabrak, iaitu sutra halus dan sutra tebal yang mana sutra ini Allah Subhanahu wa taala sundusin khudrun, thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Jadi sutra halus dengan sutra tebal. Sutra halusnya dia panggil khudrun. Wa istabrak, sundus ni sutra halus dengan wa istabrak. Sutra dua-dua belakang ni cuma buatan dia halus, hak ni kasar. Tapi sutra belakang. Wa hullu asawira min fiddati wa saqam rabbum syaraban tahura. Serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan daripada perak. Wa hullu asawira min fiddah. Ahli syurga ni pakai gelang. Pakai gelang, boleh pakai gelang kau tak apa dah dalam syurga dah. Lo ni orang lelaki tak boleh lagi, orang apa tak apa atas muka dunia pakaian dia. Masalah minta maaf kalau abang sebut orang lelaki ni dia nak juga pakai gelang. Gelang apa dia panggil bengkel. Bengkel perak tu. Perak. Dia pergi tepuh perak tu. Bukannya murah, mahal juga. Perak. Ada kata tak apalah kita tak pakai perak pun kita besi tak apa dah. Nak juga gelang. Dulu biar masuk syurga dulu. Wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka diberi minum oleh Allah oleh Allah Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang lain yang bersih dan suci. Allahu Akbar. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dengan minuman yang bersih lagi suci. Allah hebat dalam syurga ni hebat. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Serta dikatakan kepada mereka, inna hadza kana lakum, sesungguhnya ini nikmat pemberian ini, dikatakan kepada mereka, inna hadza kana lakum, ini hak nikmat-nikmat yang dengar, yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu nampak ni semua ni jazaan, ini sebenarnya adalah balasan daripada Allah. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha amal kamu dalam dunia dahulu diterima dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita ni apa-apa benda kita buat satu perkara ibadah, kita letak niat lillah, liwajhillah. Liwajhillah ni makna ikhlas kerana Allah, barulah ia akan terhasil.
Apa-apa semua kita buat ibadah kerana Allah. Walaupun semaya ni memang lillahi ta'ala, kan, ibadah khusus. Kita mengaji ni pun, aku mengaji ni kerana Allah, mari masjid kerana Allah, tidur kerana Allah. Bila kerana Allah ni dapat pahala. Tapi kalau tak ada niat apa-apa, tak ada apa. Apa? Tabiat. Tabiat mari masjid apa? Tabiat kawal mari. Bukan kerana Allah. Bukan tabiat, kerana Allah. Kerana Allah. Jadi tuan-tuan semua, mereka menerima ucapan ini daripada yang maha tinggi dan mulia. Ucapan ini sahaja sudah menyamai segala nikmat itu serta menambah nilai lain mengatasi nilai nikmat itu. Maka tuan-tuan semua, insya-Allah kita sengaja ambil tadi ayat ni daripada ayat 5, ayat berapa tadi? Ayat 5. Ayat 5 sampai ke ayat 22 tu. Mudah-mudahan tuan-tuan semua kita sentiasa memerhati dan memahami, dan kita ingat apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan ini, insya-Allah. Dan insya-Allah esok kita akan belajar lagi arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peringatan untuk kita. Insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-23 insya-Allah esok. Jadi tuan-tuan semua merasa sekadar terudu, mudah-mudahan kita bila kita belajar ni orang panggil janji-janji Allah Ta'ala ni dalam surat Al-Insan ni, insya-Allah kita makin rajin buat ibadah pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.